Selamat malam para pendengar Misteri Jam 12. Anda bersama saya pada malam ini, DJ Zari Ismail bertugas. Dan kepada anda yang mungkin tertanya-tanya di manakah DJ KC pada malam ini, beliau mengambil, orang kata tu, clear leave lah. Dan sambil memberikan beliau laluan untuk berbuat sedemikian, akan saya memutarkan dan akan saya bacakan hasil kiriman email-email yang telah pun anda kirimkan sejak awal minggu ini. Dan di sini ada beberapa kiriman email dan juga kisah-kisah yang panjang, yang pendek pun ada. Siap dengan kiriman SMS, semuanya akan saya bacakan insya-Allah pada malam ini. Jadi para pendengar Misteri Jam 12 sekalian, jaga mana-mana. Kisah yang pertama akan saya ceritakan di sini datangnya daripada seorang pendengar yang bernama Muslim, dan beliau berasal daripada seberang tambak di Malaysia. Akan kita dengar kisahnya selepas pesanan ini. Baiklah, selamat kembali di Misteri Jam 12 bersama saya Zari Ismail di Ria 897 FM. Dan pada malam ini saya ditemani oleh seorang teman namanya Raja Razi yang berada di sini. Dan ribuan terima kasih sekali lagi pada Raja Razi kerana sudi, orang kata tu, memberikan saya sutikan semangat lah. Sama-sama. Baiklah, Razi, sementara membuat type kerja anda sendiri, akan saya putarkan lagu, bukan lagu, kisah yang pertama di sini. Satu orang seram, dua orang pun seram. Zat teruskan. Ya. Baiklah, kisah yang pertama ini datangnya daripada seorang pendengar yang bernama Muslim. Dan beliau sini mengatakan, Assalamualaikum dan selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Anda boleh panggil saya Muslim, dan kiranya saya sudah lama mendengar MJ12 semenjak zaman bila MJ12 baru bermula. Dan kisah saya adalah seperti ini. Saya ni jenis memang rapat dengan keluarga saya. Bukan sekadar dengan ibu bapa, dengan adik-beradik saja, tapi juga dengan sepupu, makcik, pakcik. Memang kami keluarga yang rapat lah. Dan kisah ini berlaku pada 7 tahun yang lepas. Kami ini ada membeli sebuah rumah di Johor Bahru, di daerah Pelentong, yang mana kami hanya datang untuk lepak pada cuti sekolah saja. Dan rumah ini kami buat seperti weekend house lah. Dan keadaan rumah ini sebenarnya cantik. Sekali pandang memang tak menyeramkan langsung. Dan ini merupakan rumah 2 tingkat ataupun semi-D. Dan kalau anda nak tahu, tangga dalam rumah ini berbentuk seperti spiral atau kita panggil tangga pusing. Jadi anda bayangkan rumah yang baru telah pun kami beli, rumah keadaan yang cantik, tapi dalam keadaan rumah tu sendiri ada tangga spiral di tengah-tengah kawasan ruang tamu lah. Tapi yang menyeramkan, di bawah tangga tersebut ni terdapat satu bilik store yang kecil. Pada mulanya bila kami dapat kunci rumah tersebut, memang seronok, saya dengan sepupu pun larilah masuk explore rumah tu. Tapi bila kami buka pintu storeroom tersebut, kami rasa seperti tak senang hati. Seperti ada sesuatu yang hidup dalam storeroom itu. Dan keadaan seram itu menjadi lagi seram apabila kami tak balik ke rumah tersebut selama setahun. Jadi kami tinggalkan selama setahun, kami datang balik, jadi rumah tu dah kosong selama setahun. Dan ketika saya dan juga makcik saya yang bernama Zah, nama sama dan 3 lagi sepupu saya balik ke rumah tersebut untuk membersihkannya, kami mendapati barang kami di dalam rumah tersebut telah pun dialihkan. Memang awalnya kita rasa ada kesan rompakan lah, tapi bila dibelik-belik balik, disemak balik, tak ada. Cuma kerusi sofa tu anda bayangkan telah pun disusun rapi, dialihkan dengan susunan yang berlainan. Bila saya tanya sepupu, semua cakap tak tahu. Malam itu, makcik saya yang bernama Zah tu dan anak dia Fai tidur di sana, 2 orang beranak. Berani betul. Dan sedang mereka berdua sedang tidur di bilik paling atas, makcik saya terbau bauan pacai. Kuat baunya. Tapi dia tak kejutkan anaknya.
Dia bangun, dia keluar dari bilik untuk mencari punca dari mana datangnya bau tersebut. Jadi anda bayangkan dia ada di atas tingkat di tingkat nombor 2. Dia membuka pintu, kat luar dalam keadaan yang gelap, koridor tingkat 2 tu gelap. Makcik saya keluar menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Tak ada apa-apa pun. Dan sambil beliau berdiri tercegat di sana, di ruang pintu tersebut, bau pacai itu semakin kuat. Dan tiba-tiba beliau terdengar bunyi tapak kaki naik tangga pusing tersebut yang berada di hadapannya, seolah-olah sedang berlari ke atas menuju ke biliknya. Makcik saya kelam kabut tutup pintu tersebut. Bila dah tutup, dia kata dia nampak sedikit kain putih bawah pintu. Anda bayangkan sekiranya anda sudah pun tutup pintu tersebut, bila anda melihat di daerah bawah pintu, kan nampak seperti ada jarak di antara pintu dan juga lantai. Dan di situlah beliau nampak sedikit kain putih, seolah-olah sesuatu sedang berdiri betul-betul di luar bilik. Dan ia pun ketuk pintu tanpa henti. Yang lebih menakutkan lagi apabila beliau terdengar benda itu berkata, "Bagi aku masuk. Bagi aku masuk." Ketukan tu tak berhenti. Asyik-asyik minta benda yang sama, nak bagi masuk. Makcik saya pun mula baca ayat kursi berulang kali sehingga ke pukul 4 sampai ke 5 pagi. Dia kata, pada mulanya dia berasa mak takut. Lama-kelamaan, benda tu masih tak berjalan, makin marah pula makcik saya rasanya. Dan bila perasaan ini mula, sambil membaca surah kursi, benda itu pun hilang. Kami panggil ustaz yang paling dekat selepas itu dan beliau meminta supaya semua orang kampung yang ada di sana dan keluarga kami membaca doa selamat dan halau benda ini, yang makan masa agak banyak sekali, berbulan lamanya, tak juga diusir. Ustaz tu berkata yang bawah storeroom tu, yang di bawah tingkat di bawah tangga spiral tu, di bawah tangga tersebut sebenarnya ada benda yang tinggal di sana, sebab dulu tempat tapak perumahan tu adalah hutan dan storeroom itu adalah tempat pokoknya. Dan sekian, itulah kisah saya. Assalamualaikum. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kesalahan saya sendiri. Banyak terima kasih kami ucapkan kepada pendengar Ria tersebut. Tidak tahu nama beliau, memberikan kiriman email di sini, tapi telah pun saya baca seorang peminat MJ12 Seberang Tambak. Sekiranya anda ada kisah-kisah yang lebih menyeramkan yang anda ingin berkongsi bersama di Misteri Jam 12, jangan lupa untuk hantarkan di misterijam12@gmail.com. Malazi, Apa Zah? kalau kita berbual tentang rumah yang pernah didiami oleh makhluk halus ni, tentu ramai sekali yang pernah mengalami pengalaman yang serupa. Anda pula bagaimana? Pernah? Apa yang saya tahu, biasanya kalau rumah dah ditinggalkan lebih daripada 3 hari, makhluk halus semua dah tinggalkan. Tapi anda sendiri pernah melalui tak? Baiklah, pengalaman saya, saya bekerja sebagai seorang ejen hartanah. Satu hari ni ada satu klien saya menyuruh saya jualkan rumah dia. Jadi terletak di Marsiling. Tapi pemilik rumah itu dah tak adalah, dah meninggal. Jadi saya cuma diserahkan kunci kepada saya untuk membuka pintu tu kalau ada pembeli yang nak lihat rumah tu. Jadi kebetulan hari tu pada pukul 7 Maghrib lah, waktu Maghrib, saya ada tergerak hati lah nak tengok rumah tu macam mana, cantik ke, nak kena buat ke. Dalam pukul 7.15 saya pun
naik ke rumah tersebut dan membuka pintu. Dan tidak semena-mena bila saya membuka pintu itu, saya terlihat seperti ada seorang wanita, umur dalam lingkungan 56-60 tahun, lari daripada dapur masuk ke bilik. Jadi saya pun tak jadi masuk. Saya cepat-cepatlah tutup pintu dan pulang ke rumah. Kalau nak berikan sedikit contoh, apa yang wanita tu sedang pakai tu? Okey, wanita tu berpakaian seperti orang dulu-dulu. Dia pakai kain batik, macam orang baba gitulah, Zah. Dan bila saya nampak dia lari tu, daripada, pasal ni rumah 3 bilik, jadi dia lari daripada dapur ke bilik, macam cakap orang pemilik rumah tu dah tak ada kan, dah tak ada kat dunia ni. Jadi siapa yang lari tu kan? Jadi bila saya hubungi pakcik dia yang serahkan saya kunci, dia kata rumah tu sebenarnya dah lama kosong. Dah kosong selama 6 bulan. Jadi itulah kisah anda, ya? Yelah, pasal pembeli pun saya tak bilang dia terus terang lah, rumah tu ada hantu ke, memang saya tak tahulah sama ada makhluk halus atau tidak. Malah kita akan mungkin mengambil satu panggilan selepas pesan ini. Jangan ke mana-mana, ya. Malam bersama saya dan juga Razi di sini di Ria 897 FM dalam Misteri Jam 12, mengambil panggilan yang pertama di sini. Hello? 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 Ya, sampai sana. Hello? Hello, ya. Is that Zia? Ya. Oh, correct ya. Silakan. Okay, dengan pengalaman misteri anda, silakan. Sabar Yang nak ubah salah orang saja. Sabar ya. Hello? Hello, ya, silakan. Mungkin orang. Saya nak cakap yang tahun 2008. Ya. Saya 3 orang di Jiran Serai lah, di Kampung Melayu kan. Saya 2 orang tidur dengan kawan kat depan, yang lagi satu tidur kat belakang tau. Habis sekejap lagi saya 2 orang belum tidur tau, yang kawan saya dah tidur. Habis sekejap lagi saya tengok ada makhluk tindih dia tau. Habis dia bergerak macam gini. Habis saya tak boleh tidur tau. Saya tengok dengan kawan saya 2 orang, saya tengok dia kan, saya tak boleh tidur. Malah mungkin anda dapat berikan sikit gambaran bagaimana tu makhluk tu nampak, Nampaknya terputus talian pada malam ini. Dan pada anda yang mungkin ada kisah-kisah yang menyeramkan di Misteri Jam 12, anda boleh berikan panggilan di sini 669-11897. Akan mengambil satu lagi panggilan sebelum beransur ke kisah nombor 2 pada malam ini, 669-11897. Selepas ini akan saya bacakan sebuah kisah daripada Petaling Jaya di sini. Dan namanya Shimi di sini memberikan kiriman email. Akan saya bacakan kisahnya selepas panggilan ini. Hello? Halo? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Sampai sana? Ya, saya mana? Saya ingin ceritakan pengalaman saya waktu ketika itu saya bekerja sebagai security ya. Di daerah kawasan Lengki ya. Jadi waktu itu saya sedang lagi dekat guardhouse, tengah lagi tulis. Tiba-tiba salah satu daripada orang-orang saya tu dia datang, dia kasih tahu, dia bilang itu dia sini lah. Jadi dia bilang itu cargo lift semua, itu benda semua mati begitu, tak ada lampu, habis pintunya terbuka. Habis fire lamp dia, daerah itu sub panel semua lampunya warna merah. Jadi saya fikir dekat situ, kenapa boleh jadi gini ya?
Jadi saya pun pergilah, pergi cek sama dia. Sekali saya sampai kat situ, saya lihat semua boleh jadi begini. Habis saya cek dekat tempat passenger lift, sama juga. Jadi saya pun fikir juga, saya cuba bikin itu sub panel, tak jalan. Jadi saya jalan-jalan, saya masuk dekat tempat exit door lah, bahagian tempat tangga tu kan. Jadi sampai dekat situ, saya masuk dalam. Dekat situ tempat bahagian letterbox lah. Jadi saya tengok sebelah kanan lah. Saya tengok dekat anak tangga tu, ada perempuan berdiri dalam 4 anak tangga gitu. Rambut dia panjang dengan kuku dia gitu lah. Saya perhatikan, saya tengok tadi. Ini cewek mana ni? Jadi saya pun, saya bilang lah, dalam hati saya, agaknya dia ni tak bikin ini semua benda ni jadi gini. Jadi saya pergi dekat dengan dia. Saya tanya dekat gitu, saya tanya dia, Miss, you do this everything tak? Is it true tak? Dia nganggur. Jadi saya bilang sama dia, okay, you wait first lah. Saya go stand, saya panggil kawan saya. Saya bilang, Liam, lu datang sini, lu tengok tu. Tengok apa? Lu tengok lah. Dia pun datang lah. Datang tu dia tunduk kepala dia dekat tempat tembok tu lah. Jadi dia tengok sikit. Kalau dia tengok gitu, dia terpekik lah. Terpekik gitu, dia nak lari. Saya tahan dia lah. Jadi saya cakap dengan dia, jangan lari. Saya cakap, tak lah, ini bukan buat punya pasal. Ini lu sama dia. Tak tahu apa dia mau. Lu pergi jumpa dia, lu cakap sama dia. Okey lah. Jadi saya pun pergi lagi lah. Saya datang dekat dengan dia. Dia bilang, Miss, this one you do all these things is for what? What you want? Jadi tangan kanan dia tu, dia tunjuk atas. Saya nampak. Tunjuk atas ni berarti dia nak suruh saya naik atas dekat rooftop. Jadi saya bilang sama dia, okay, this one you ask me to go rooftop. But all the cargo lift, passenger lift, all grounded. Ya, how? Saya cakap sama dia lah. Jadi dia tolongkan tangan kanan dia, tangan kiri dia tunjukkan dekat tembok. Jadi saya kosan, saya tanya sama, saya kasih tahu lah dengan apa, kawan saya tu, saya cakap dia tu pergi cek, tengok semua hidup tak. Dia ya, semua okey, semua okey. Fire alarm semua, lampu semua hijau. Essentially semua okey. Jadi daripada situ dia pun saya bilang sama dia, okey lah, Miss, you wait me on top. I come. Jadi saya suruh teman saya ni pergi ambil kunci motor room sama rooftop punya kunci lah. Jadi dah ambil gitu, saya sama kawan saya pergi naik atas. Sampai ke atas, saya buka lampu semua. Jadi kawan saya tunggu dekat tempat itulah, tempat luarnya lift motor room. Saya pergi sendiri lah. Saya buka dekat tempat rooftop punya pintu. Saya turun anak tangga dia. 4 anak tangga tu lah, besinya. Jadi saya turun, saya jalan, dah sampai kira-kira pertengahan jugalah dekat rooftop. Saya tengok, mana dia? Dia cakap suruh datang sini. Jadi bila saya toleh, saya pusing belakang tu, saya nampak dia keluar daripada anak tangga tu lah. Ini kali dia punya keluarga, kalau orang tak kuat iman, bertepuk. Kenapa tu? Kenapa? Asal dia waktu yang dekat bawah tu, rambut dia tak berapa dia lurus. Jadi yang ini dia rembang. Jadi dia pergi jalan macam pengkal gitu. Jadi dia jalan tu macam berada dekat atas angin je. Jadi saya sudah kaji dekat situ, saya tengok ini langsui ni. Jadi saya pun dah standby juga, sending juga saya. Anda boleh terangkan macam mana rupa langsui? Dia tutup wajah dia punya rambut dia tutup. Jadi saya tak berapa perasan dia punya wajah dia. Tapi nampak macam sama-sama gitu. Habis dia datang dekat gitu. Jadi saya pergi dekat dengan dia. Saya tanya, Miss, anything? What you want?
Jadi dia tunjukkan saya, tangan kanan dia tunjuk. Jadi saya tengok ni apa benda yang dia tunjuk. Saya nampak air-air gitu kan. Jadi saya pun pergi lah. Saya gunakan kaki saya pijak. Tak ada. Tadi saya nampak air. Lepas itu saya tercium bau lah. Bau anjing. Begitu punya kuat. Tadi saya cakap sama dia, sini elang lah Pak Cu tahu. Saya cakap dengan dia dalam bahasa Cina lah. Jadi bila dekat situ dia mula berbual lah. Tapi dia punya perbualan tak gunakan dekat mulut. Dia dekat tempat dada. Dada dia tu saya nampak berlubang. Pasal apa waktu tu sinaran bulan purnama ni kuat. Jadi bulan mengambang. Jadi dekat situ bila itu dia terus dia melaungkan suara dia lah. Dia keluarkan dengan jelas. Jadi saya mohon juga kepada Allah SWT, mudah-mudahan saya dapat mendengar apa kalam kata-kata dia itu, agar saya dapat mengerti lah. Jadi dekat situ dia berbahasakan dalam bahasa Inggeris jugalah. Jadi waktu itu tangan dia tu sambil dia menunjukkan kemarahan dia. Dia bilang, pasal apa, bila waktu dia tunjukkan itu lagi sekali tu, saya ternampak wajah 3 orang budak Thailand. Wajah dia clear, terang, jelas. Jadi bila dekat situ saya sudah tahu yang ini budak-budak Thailand ni yang buat ini perkara lah dekat atas Utau. Jadi saya bilang sama dia, dia bilang dengan saya, dia bilang aku tak peduli sama ada dia ada makai kalung Buddha, kalau aku sepak tembus, tetap tembus ni, dia bilang. Ni kali lagi sekali dia bikin, dia mesti kena dia. Jadi saya bilang sama dia. Tapi saya jarak jugalah. Itu waktu yang dia tunjukkan tangan dia tu bergerak tu. Hampir-hampir. Kuku dia pun hampir-hampir. Saya tengok, wah dia ni pun kasar juga kan dalam hati saya kan. Jadi saya bilang sama dia, okay miss, wait tomorrow morning I will tell this Foreman Ali. Saya bilang saya akan cakap dengan tu Abang Ali tu tentang perkara ini. Anak-anak buah dia buat ni perkara kat sini, fikir kotor. Pasal ni kawasan dia, kawasan you lah. Saya cakap okey lah. Jadi saya bilang saya nak suruh bawa, saya banyak kerja lagi. Jadi dekat situ dia pun faham lah. Jadi saya kasih dia jalan dululah. Dia jalan tu dengan terbang, dengan rambut dia tu kalau tak betul-betul tengok tu pecundang lah. Jadi bila waktu dia jalan tu, saya pun jalan dekat belakang dia lah. Bila dia sampai dekat tempat yang tangga besi tu, dia masuk dalam situ. Jadi saya jenguk, saya bilang sama dia, okay miss, thank you very much for what you telling me. It's very good. I appreciate. Saya cakap dengan dia lah. Jadi saya cakap okay, goodbye. Jadi saya pun jalan lah. Waktu saya naik anak tangga 1, 2, 3, saya tengok tu dia punya mata dia tu, salah satu daripada mata dia tu ke bawah, besar. Itu bergerak sana, bergerak sini, bergerak sana, bergerak sini. Jadi daripada itu terus saya masuk dalam, saya kunci, saya terus keluar lah. Kawan saya tanya, ada apa itu, apa yang denda? Tak ada, dia tunjukkan aku tu ada budak-budak Thailand kencing kat situ lah, bikin kotor. Jadi besok harinya barulah saya laporkan perkara inilah kepada ini itu dia punya foreman lah. Itulah kisah saya. Baiklah, terima kasih. Ya, sama-sama. Betul lah tadi kisah daripada siapa namanya Zee? Saya betul. Saya pendengar MJ12 pada malam ini, dan terima kasih lah. Dan tapi saya respect dengan Pakcik tadi. Pasal walaupun makhluk tu dah nampak macam hantu, Pakcik tu tetap berbual macam biasa dengan dia. Itu kronik, berbual dengan makhluk halus. Kronik, kalau saya agaknya entah macam mana lah, babe. Malah selepas ini sebuah kisah daripada Shimi yang berasal dari Malaysia, bertempat di Petaling Jaya. Jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama saya Zahri Ismail di Misteri Jam 12. Menemani saya pada malam ini tidak lain tidak bukan teman baik saya, Raja Razi. Apa khabar? Baik. Dan telefon Zee, awal tadi dengar pakcik tu berbual pasal nampak langsui siap berbual dengan langsui lagi. Fui, kronik habis. Tak, yang saya heran ni, langsui macam bercampur dengan Pontianak gitu.
Jadi hantu apa agaknya? Saya tak tahu lah. Part hantu ni memang saya lemah sekali. Tapi yang saya amat tertarik sebenarnya, pernah anda ceritakan pada saya tentang satu cerita ni yang mana anda sendiri menetap di tempat tu. Di mana? Boleh cakap dalam tempat? Boleh, silakan. Di Masling. Di Masling tersebut. Awal tadi telah pun saya wawarkan cerita yang pertama mengenai seorang pendengar Ria 897 FM daripada Johor yang telah pun mengalami kisah-kisah yang telah mengalami pengalaman yang menyeramkan di rumah semi-detached-nya. Tapi anda pula berbeza. Anda pernah ceritakan kisah ni pada saya. Rasanya radio worthy. Kita kan nak dengar yang masa tu yang anda ceritakan pasal saya pun meremang juga. Okey, kalau jadi mungkin cerita memang seram. Pasal ini yang pengalaman saya. Nak cerita sekarang ke? Sekarang lah, langsung sekali. Okey, saya baru pulang daripada bekerja. Dan itu dalam pukul 2 pagi. Okey, lift sekarang kan ada tingkap kita boleh nampak bila kalau kita naik lift daripada tingkat 1 sampai ke tingkat 9 misalnya kata, kita boleh nampak tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Jadi saya tinggal di tingkat tingkat tengah lah, tingkat 5. Jadi satu kali tu pukul 2 pagi saya naik lift nak pulang ke rumah. Saya naik lift, bila saya naik dah masuk lift, naik ke tingkat 2, bila ke tingkat 3 saya ternampak macam ada kakak lah dekat luar lift. Jadi saya lift terpaksa berterus sampai ke tingkat 5. Anda nampak kakak tu dia tengah buat apa tu sebenarnya? Okey, kakak tu dia tengah dia tak menghadap saya, tak menghadap ke dalam lift, tapi tengah menghadap ke depan lah, ke hadapan. Jadi saya pun tersentak. Macam astagfirullahalazim, apa tu yang ada kat tingkat 3. Habis bila lift dah sampai kat tingkat 5, bila lift pintu dah buka, saya pun nak keluar pun rasa seram. Pasal takut keluar kali kakak tu dekat tepi tangga ke, di mana. Pasal blok saya ni berhadapan dengan Woodlands Park. Kalau anda nak tahu di mana blok 118 Masling. Okay, jadi bila saya simpulkan cerita yang anda ceritakan ni, anda masuk dalam lift dalam keadaan pukul berapa tu? Dalam pukul 2 pagi. Dalam pukul 2 pagi anda dalam lift nak balik ke rumah, daripada tingkat 1 naik ke tingkat 3. Tingkat 5. Kalau selalu naik atas lift kan ada bunyi doors closing tu kan. Ketika naik atas nampak tingkat 3 ada kakak. Berapa jauh tu? Pasal saya ada habit. Saya ada habit kalau macam lift tengah naik, saya suka tengok di tingkap lift. Tengok naik tingkat 2, naik tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Jadi bila lift tengah naik tu, saya nampak di tingkat 3 ada senang cakap pontianak lah sedang menghadap ke hadapan. Jadi saya pun tersentak. Saya ke belakang terperanjat. Dan saya tak tahu nak keluar daripada lift ke. Bila sampai di tingkat 5, lift pintu dah buka, saya terpaksa keluar lah. Jadi bila saya keluar, pula tu berhadapan saya ialah Woodlands Park. Woodlands Park, gelap lah. Jadi bila saya macam terpinga-pinga nak tengok apa benda tu sebenarnya, saya cepat-cepat bergegas nak pulang ke rumah lah. Tapi daripada tangga hujung, saya terdengar tapak kaki sedang berlari. Macam cepat tau. Cepat lah macam makin kuat koridor. Daripada hujung koridor makin kuat. Macam nak kejar saya gitulah. Jadi saya pun cepat-cepat masuk rumah, tutup pintu. Dan saya pun tak boleh tidur lah sampai pukul 6 pagi. Tak tidur sampai pukul 6 pagi. Dan saya pun saya ceritakan kepada ahli keluarga saya. Mereka cuma ketawa lah. Tapi benda tu ikut masuk dalam rumah ataupun berdiri luar? Okey, benda tu sebenarnya secara tak langsung saya tak tahu dia masuk ke dalam rumah ke tak. Tapi bila saya dah masuk ke dalam rumah, saya pergi ke bilik air. Dekat dapur ada bunyi-bunyi pinggan. Ini bukan saya buat cerita Zah. Ini berlaku pada saya. Okay, bunyi-bunyi pinggan. Dan keesokan harinya adik saya disampuk. Maknanya adik saya disampuk. Dan saya tak tahu lah apa benda ikut saya. Rupa-rupanya bila benda tu, kalau orang yang kena sampuk, benda tu boleh berbual dengan kita tak? Jadi bila dia berbual saya pun macam dia tahu yang dia berbual dengan saya. Dia cakap aku yang kacau kau semalam. Aku tahu kau takut. Dia cakap macam itu. Jadi kita pun panggil pakar.
datang dan rupa-rupanya pakar tu dapat mengeluarkan makhluk halus ni daripada tubuh adik saya. Dan dia berkata yang nama dia Sharifah dan dia tinggal di Woodlands Park di hadapan rumah kita. Dahsyat. Jadi kalau macam pulang pukul 1 pagi 2 pagi saya nasihatkan atau saya anggarkan jangan terus masuk ke rumah. Kalau boleh, kalau naik lift tu jangan biasakan tengok tingkat lift lah. Tapi macam mana Zee, setiap sekarang kalau lift di rumah bangsa, setiap orang kata setiap story mesti ada tingkap, ada cermin. Jadi nak tak nak terpaksa tengok bawah ke tengok belakang ke bagi bagus. Malah terima kasih Zee. Hoi. Malah akan saya bacakan kiriman email seterusnya. Ini datangnya daripada Shimi daripada Malaysia, merupakan bertempat di Petaling Jaya. Dan beliau merupakan seorang peminat misteri jam 12 dan ingin beliau menceritakan pengalaman kisah seram beliau ketika sedang memancing di rumah kelong di tengah laut pada tahun lepas. Dan kisahnya begini. Assalamualaikum. Oleh kerana kiriman email ni awalnya ditujukan khas kepada DJ KC, akan saya bacakan intipatinya seperti mana yang beliau inginkan. Assalamualaikum DJ KC dan juga para pendengar misteri jam 12. Waalaikumsalam. Nama saya Shimi, berasal dari Malaysia, bertempat di Petaling Jaya. Dan kalau anda nak tahu, ini kisah seram ni ketika saya memancing di rumah kelong di tengah laut pada tahun lepas. Dan kami selalu mancing pada waktu malam saja, KC. Kalau nak tahu kenapa kami selalu mancing waktu malam, sebab waktu malam ni lah bila memancing best, angin dia sejuk, nyaman. Dan kalau ada rezeki, dapatlah ikan-ikan yang besar. Dan kisah begini dipendekkan cerita, saya dan 2 orang rakan saya yang dipanggil Omar dan Pali, ini nama samaran, ketika kami sudah sampai di lokasi tempat yang mana kami hendak memancing di Sepang, kami bersiap-siap bawa barang-barang memancing di jeti. Kami pun telefon lah pakcik tuan punya rumah rakit tu. Kita panggil nama samaran je lah, namanya Pak Long. Jadi bila kami nak memancing di rumah kelong tersebut, rumah Pak Long tersebut, kami memang kenal Pak Long. Dan Pak Long pun datanglah ambil kami menaiki bot untuk sampai ke rumah kelong yang terletak di tengah-tengah laut. Dipendekkan cerita, kami telah pun sampai ke rumah kelong tersebut. Macam biasalah kami bertiga dah siap buka peralatan-peralatan memancing. Di rumah kelong tersebut ada bilik dapur, ada tandas, semuanya lengkap. Kemudian setelah kami memancing, barulah kami perasan sebenarnya pada malam itu hanya kami bertiga yang memancing di atas kelong. Setelah 3 jam kami memancing, dari kami dapat ikan KC, kemudian salah seorang kawan ni, nama dia Pali, yang telah pun awal tadi saya sebutkan, dia pun dah penat lah, dia nak masuk tidur. Dan dia cakap, Shimi, aku ngantuk lah, aku nak masuk bilik lah. Saya pun cakap okey aja. Kemudian Pali pun pergi ke bilik beliau. Tinggallah saya dengan Omar memancing, 2 orang. Dan ketika kami sedang leka memancing KC, tiba-tiba rumah kelong tu yang pada awalnya ada banyak cahaya, diterangi dengan cahaya, tiba-tiba padam cahayanya. Jadi anda bayangkanlah, pelik, memang pelik. Sebab KC, minyak enjin lampu masih penuh. Kami dah cek, kami cuba hidupkan lampu di rumah tersebut, tak berjaya. Jadi anda bayangkan dalam keadaan rumah kelong yang gelap gelita, hanya kita 3 saja. Pali di dalam sedang tidur, tinggal saya dengan Umar memancing. Dah dalam keadaan gelap gelita, enjin minyak yang generator tu masih lagi penuh. Jadi kami pun nak tak nak pancing je lah pakai lampu suluh. Tiba-tiba kawan saya si Pali tu yang awal tadi dah pergi ke bilik, datang dekat kami dengan keadaan kelam kabut, nafas tercungap-cungap. Saya pun tanyalah si Pali ni, kenapa ni? Kau ni Pali, pelik semacam je. Pali pun jawab, tadi masa aku dalam bilik tadi, aku nampak ada pocong berdiri tepi bocor dinding bilik tadi. Betul aku tak bedek ni, betul. Kemudian saya pun cakap, kau ni jangan macam-macam lah Pali, mungkin kau salah nampak kot. Saya nak tenangkan hati kawan saya ni, tapi saya sendiri takut anda bayangkan KC. Kemudian kami bertiga dengar
satu bunyi orang ketuk dinding kayu. Meremang bulu roma masa tu, Kisi. 3 orang di atas kelong. Dah lah bot, tak ada orang yang pandu. Tinggal kita, Pak Long dah jalan dah. Kemudian Umar kawan saya ni tersuluh, menggunakan lampu surat, tersuluh di tepi tandas. Astaghfirullahalazim. Shimi tengok tu tepi tandas, benda tu Mi, dia cakap. Bila saya tengok Kisi dekat tepi tandas, memang saya mengucap banyak-banyak. Kisi nak tahu apa saya nampak? Saya nampak satu kelibat manusia seperti pocong. Badan dia tinggi, Kisi, sampai ke langit-langit. Di atas siling lah, orang pergi ke langit-langit. Pocong tu tengah berdiri di tepi tandas, tengah mengintai kami. Dan kemudian kami terdengar satu suara memanggil ke arah kami. Kita tiga-tiga dengar suara ni. Memang tak bohong, kita dengar suara ni, Kisi. Kau ni nak pancing ke nak tengok aku? Kemudian tak macam mana kami bertiga dapat kekuatan melaungkan azan sekuat-kuatnya. Kemudian benda tu hilang dan lampu tiba-tiba menyala semula. Dan kami pun pancing seperti biasa, tapi duduk rapat-rapat sampai ke pagi. Dan itulah pengalaman seram kali pertama saya memancing di atas kelong, Kisi. Lepas dari kejadian tu, dah terus kita orang taubat, tak nak pancing malam-malam lagi. Sekian, Assalamualaikum, dan terima kasih kerana sudi mewawarkan cerita saya di Misteri Jam 12. Malah itulah kisah Shimi. Aziz, anda, saya tahu anda kaki pancing ni. Macam mana perangkaan? Pernah tak macam pancing atas kilong macam ni? Pocong atas kilong. Dia travel atas saya ni. Dahsyat. Kalau pocong atas kilo tu maknanya pocong tu memang berantai, Azhar. Ni terus terang ni cakap. Taklah, saya tak berapa pakar pasal pocong. Tapi yang pakcik saya pernah pancing di pancing di Laut Changi. Jadi kebetulan bila pancing tu Laut Changi. Laut Changi. Dia kebetulan ada seorang saja naik sampan. Dia kebetulan dia sedang pancing tu, dia dapat bawa naik satu ekor ikan merah. Jadi kalau kita pancing, Zah, kalau dapat naik ikan merah, consider kirakan maknanya apa? Satu penangkapan yang bagus lah. Pasal ikan merah tu mahal kan dekat pasar. Jadi pakcik saya pun meneruskan dengan pancing dia. Dia terus dia dapat naik lagi 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor ikan merah. Jadi semakin banyak. Jadi bila dia dapat naik sampai dalam 12 ekor ikan merah, dia tak perasan yang dia dah hampir di tengah-tengah lautan, jauh daripada. Jadi ni pakcik awak mancing pakai bot lah? Dia pakai bot, pakai seorang sampan saja. Pakai sampan seorang. Ui, dahsyat. Itu tak apa, Sah. Tapi bila bot dia dah semakin berat dengan kamera, tiba-tiba dia terdengar ada bunyi burung yang besar sedang terbang di atas, betul-betul atas kepala dia. Jadi dia pun beranikan diri dan dia lihat ke atas. Dia pun ternampak ada seekor burung putih yang besar. Burung putih tapi berkepala manusia. Jadi dia pun istighfar dan air laut semakin kuat. Yang membuat semakin kuat. Dia pun cepat-cepat kayu balik ke tepi laut lah. Anda bayangkan para pendengar Misteri Jam 12 sekalian, anda memancing keseorangan diri di Laut Changi yang bergelora pakai sampan lagi. Pasal lagipun laut ni bukan alam kita kan. Bukan alam kita, jadi kita pun nak kena tahu pantang larang dia lah agaknya. Malah mungkin saya akan mengambil satu panggilan di sini untuk memberikan kisah-kisah seram anda. Sekiranya anda ingin untuk berkongsi kisah ataupun pengalaman misteri anda di Misteri Jam 12, 669 11897. Kami bersama pemanggil seterusnya di sini. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ibu Nani. Ya, silakan Ibu Nani.
Okey, Ibu Nani nak cerita ni pengalaman Ibu Nani daripada waktu Ibu Nani baru mengandung 2 bulan lah, anak yang pertama. Sekarang ini cerita dah 33 tahun lah kan. Sejam Ibu Nani tinggal di Jurong lah. Suami Ibu Nani suka piara ikan kan. Dia ajak kita pergi mana tu dekat Japanese Garden punya depan sana. Banyak ikan tau, macam-macam ikan. Tapi dia bilang apa, dia panggil Ibu Nani, ibu aja berambut, sini ikan bu, bagus-bagus bu, dia lawa-lawa ikannya. Kata Ibu Nani, janganlah bantu, tak payah ambil lah, kita main-main aja begitu kan. Sekali dia ambil ikan tu memang macam apa, ikan tu macam ada lampu tau, berkilat-kilat lah. Makin dia ambil makin banyak, makin ambil makin banyak. Kata Ibu Nani, ingat Ibu Nani sudah panggil suami Ibu Nani, Ngah, tak panggil abang, Ngah, jangan ambil ha. Kenapa lah benda ni, kita tengok awak ambil makin banyak, maka awak ambil makin banyak, makin banyak. Kata Ibu Nani, Ngah, baik kita jalan lah, sebab apa bulu rumah kita dah naik-naik tu. Awak ni takut sangat lah bu, kata dia. Awak jangan takut lah, tak ada apa-apa, kata dia. Tak boleh ngah tu, sebab apa, kita pergi nak dekat maghrib, kata dia. Awak ni, awak ingat tak sekarang kita tengah berbadan dua, awak ajak kita pergi sini. Sekali kononnya dia ambil ikan tu, bawa dalam plastik, bawa balik tau. Bawa balik tengah malam pukul 12 malam, tak salah ni Ibu Nani. Ibu Nani nak buang air kecil. Sekali Ibu Nani nak terdengar suaranya, kau hantarkan anak aku balik, kata dia. Kalau kau tak hantar, aku akan ambil anak kau, kata dia. Kata Ibu Nani, suara siapa Habis Ibu Nani pun tak pedulikan dululah. Ibu Nani masuk toilet juga, lepaskan buangan lajat Lepas tu Ibu Nani panggil Ngah, bangun Ngah. Ibu Nani dengar siapa dengar suara orang, dia suruh hantar anak dia balik. Kalau awak tak hantar balik anak kita diambil macam tu. Awak ni merepek kata dia. Betul, kita bukan mimpi, kita dengar kenyataan. Habis suami Ibu Nani pun macam tak ambil tindakan lah. Malam tu dia tidur, dia dapat gangguan lagi tau. Boleh-boleh dia suruh hantar tu anak dia. Dia kata malam tu juga dan hantar. Kalau awak tak nak hantar, kata dia, kita akan betapa dia di rahim isteri awak, kata dia. Terus suami Ibu Nani macam terperanjat malam-malam nak hantar macam mana, dah tentu gelap kan. Habis nak panggil bapaknya, tolong lah, pergi hantarlah benda ni. Ambil ikan dia lawan ikan dia. Angkanya kata Ibu Naninya, bapa cakap, itu ikan tu bukan ikan sembarang-sembarang, itu ikan berpuaka, dia. Kenapa korang berani macam gini, kata dia. Nasib baik tak jadi sesuatu. Baik, malam tu jugalah suami Ibu Nani sama bapa Ibu Nani pergi hantar malam tu. Ibu Nani dia orang pergi hantar, tapi Ibu Nani tak ikut tapi pak rumah Ibu Nani dapat kena gangguan lagi tau, macam-macam Ibu Nani. Sekejap ikan tu macam menjelma jadi manusia, sekejap ikan tu menjelma macam jadi ikan biasa, tapi berkilat-kilat lah. Macam dalam tank ikan tu ada tak ada lampu, tapi seterang-terangnya. Sampai Ibu Nani sampai pingsan-pingsan. Tapi sebelum balik lagi suami Ibu Nani kali macam mana tak, nasib baik Ibu Nani tak tumpah darah. Baru tu jam mengandung 2 bulan lah. Sekali katanya jiran Ibu Nani dengar macam suara dalam rumah ni macam terlampau ramai sangat suara orang. Sampai jiran Ibu Nani ketuk pintu. Terus Ibu Nani tersadar, kali dengan serta-merta tak tahu apa terjadi, hilang gitu aja. Sampai suami Ibu Nani balik, alhamdulillah, itu je, tak ada apa-apa lagi tadinya. Itu je tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nani atas kisahnya yang dalam perangkat saya amat dah hampir-hampir sama dengan kisah awak, Zee. Agak sama juga, tapi cuma Ibu Nani berikan, saya pun tak berikan apa dah. Tapi dalam kata lain yang dapat saya ambil daripada cerita beliau dan juga cerita anda,
adalah kalau anda tangkap ni ikan yang cantik di malam hari dan sebagainya, ini seolah-olah satu petanda. Tak boleh ada perasaan tamak lah bila kita memancing agak. Jadi tapi saya dah pernah dengar ada satu petua yang telah pun diberikan oleh orang-orang lama sekiranya ada pancing. Tapi saya ni bukan kaki pancing lah, terus terang saya cakap lah. Apa betul dia? Betulnya ada perlu ujarkan sesuatu, saya tak tahulah. Ujarkan sesuatu dan akan yalah disusulikan doa dan sebagainya. Ini saya bukan pakar, ni saya dengar. Dan tentu sekali anda yang sedang mendengar Misteri Jam 12 pada malam ini, anggaplah setiap kisah yang telah pun diceritakan hanyalah hiburan semata-mata. Jangan di apa orang kata tu, mengikut-ikut, terlalu terikut-ikut dengan apa yang telah diceritakan sampai orang kata runtuh akidah. Itu yang kita tak nak tu. Betul lah. Tapi memanglah saya terdengar itulah petua yang telah diberikan oleh orang-orang lama kira memancing. Saya fikir awak kaki pancing, awak tahu. Saya pun kurang pasti sah. Baiklah, itulah dia kisah daripada Ibu Nani yang merupakan pada masa itu sedang sarat dan telah pun diganggu ketika suaminya keluar pergi memancing. Dan akan kita kembali selepas ini mengambil satu ambil panggilan baca kisah. Satu kisah girik juga ni. Tengoklah macam mana selepas ini. Jangan ke mana-mana selepas pesanan berikut ini. Selamat kembali di Misteri Jam 12 bersama saya DJ Zahir Ismail. Dan nama saya pada malam ini adalah tidak lain tidak bukan Raja Razi. Terima kasih ya. Terima kasih kerana buat tak betul. Baiklah, akan saya bacakan satu lagi kiriman email di sini. Selepas ini jangan ke mana-mana kerana tepat pada pukul 1.30 nanti akan saya putarkan kepada mereka lah, terutama sekali pada mereka yang ingin sangat mendengar suara DJ Casey. Sudah pun beliau, sebenarnya DJ Casey janganlah salah anggap anda semua marah dan sebagainya. Beliau ambil cuti yang panjang, memang beliau nak clear leave lah. Janganlah kacau. Kalau awak nak clear leave, orang ambil leave awak marah tak? Mestilah marah kan. Jadi biarlah beliau nak berehat tu. Kesian ya. Dan dalam pada beliau leave ni, beliau sebenarnya telah pun orang kata simpulkan kisah-kisah yang telah pun beliau kumpulkan sejak bermulanya MJ12 dan telah pun memberikan satu rakaman encore pada pukul 1.30 nanti akan saya putarkan. Awal tadi telah pun saya berbual dengannya dan katanya telah pun beliau siapkan walaupun dalam keadaan sedang mengambil cuti, masih lagi bertukus lumus hanya untuk semata-mata untuk pendengar-pendengar MJ12. Tepat sekali, semata-mata untuk anda, hiburan anda bersama. Jadi orang kata tu orang tak kita lah kan. Mestilah ingat prihatin pada mereka yang sedang bekerja keras dalam memberikan anda hiburan yang terbaik. Akan saya bacakan di sini sebuah kiriman email daripada seorang pendengar yang bernama Aliyah. Dan sekali lagi, ini adalah kiriman email khususnya diberikan kepada DJ Casey. Akan saya bacakan intipatinya seperti mana yang beliau kehendaki. Assalamualaikum DJ Casey dan para pendengar Misteri Jam 12. Nama samaran saya ialah Aliyah. Dan kisah ini berlaku sewaktu saya bersekolah asrama di Senggarang Parit Kemang di Batu Pahat. Dan ini berlaku tahun lepas saja, baru saja terngiang-ngiang dalam fikiran saya. Semasa saya masuk ke sekolah tu untuk pertama kali, sekelilingnya sungguh sepi. Memang awalnya saya masuk keadaan sepi. Tak ramai orang lalu lalang, tak banyak kereta lalu lalang di jalan raya utama. Dan sekeliling sekolah itu semuanya rimbunan hutan rimbun yang luas. Dan maklumlah saya ni duduk di Singapura. Jadi sampai ke sekolah di asrama sampai lambat malam. Sekolah itu pula bukannya di tempat yang kecoh. Tempat ni di satu pelosok yang sangat dalam, sehingga memerlukan dalam kurang lebih 55 minit untuk sampai di sana. Selepas saya keluar Lebuh Raya nak jalan tu 55 minit, jauh Jadi saya salam ibu bapa, mereka dah lalu pergi. Tinggallah saya kesendirian di pintu masuk, gerbang masuk di sekolah tersebut. Langsung terus saya jalan ke dormitory saya. Dan ketika saya berjalan di dormitory saya, pada awalnya tak ada apa-apa. Masuk, naik atas ke koridor, jalan lalu, semua sunyilah, semua dah tidur kan. Masalahnya bila saya buka pintu tu nak masuk ke dormitory saya ni, untuk pengetahuan anda bayangkan dikongsi oleh beberapa orang pelajar di sana.
Bukan saya seorang je lah tidur di dormitory tersebut. Satu bilik yang besar. Dan sebenarnya 3 orang tidur di sana. Tapi pada malam itu hanya saya dan beserta seorang lagi rakan yang sedang tidur nyenyak. 2 orang saja. 2 orang sajalah. Jadi bila saya masuk, ingatnya kawan saya tengah tidur. Saya terperanjat sebab kawan saya tu sedang berdiri di atas katil. Dia tengah diri itu saya lihat jam tangan tunjukkan pada 1.25 pagi. Tapi masa beliau diri itu, beliau tak menghadap saya. Beliau menghadap ke arah dinding dengan rambutnya ke tepi. Mukanya seolah-olah tiada ekspresi, melihat ke arah dinding, berdiri saja dengan tegak. Saya lihat waktu 1.25 pagi. Saya pun tak endahkan lah, kerana saya ni kes jarang berbual dengan teman walaupun tinggal sebilik. Saya pun mengambil barang-barang untuk mandi. Buat bodoh saya, ingat mungkin beliau sedang buat latihan untuk drama ke kan. Manalah tahu, tengah diri di sana menjiwai watak, tak tahulah kan. Ambil barang-barang untuk mandi, lantas masuk ke bilik mandi. Sebelum saya keluar, saya melimparkan sekali lagi pandangan. Rakan saya sedang diri di atas bilik tersebut, di atas katil tersebut. Dan apa yang saya nampak, beliau masih lagi sedang berdiri, sedang melihat ke arah dinding. Saya terus jalanlah ke tandas. Dan ketika saya sampai di ruang mandi di tandas, saya sekali lagi terkejut. Kerana apa yang saya lihat ialah kawan saya yang sama, yang awal tadi berdiri di atas katil, sedang berdiri tegak di tengah-tengah kolah air yang kering itu. Maklumlah, bekalan air pada waktu malam dimatikan. Tapi ada bekalan yang mencukupi lah untuk tanda sekolah, nasib baik. Kubikel yang ingin saya mandi ada air. Tapi itu bukan halnya. Yang halnya sekarang ni, macam mana kawan saya yang tadi saya lihat diri di atas katil tu, dengan sekejap saja ada kat dalam tandas. Tak lalu saya pun. Dan masih lagi berdiri dalam keadaan yang sama, diri tegak aja di atas tengah-tengah kolah air yang kering tu. Mana tak takut. Tapi tak tengok saya, tengok kat dinding. Yang peliknya lagi, hanya ada satu laluan saja untuk ke tandas asrama perempuan. Takkanlah beliau boleh buat U-turn. Yang nak pergi tandas tu satu laluan saja. Ya, betul. Jadi saya pun berkatalah, saya beranikan diri, saya cuba panggil beliau, namanya Dian. Dian, apa kau buat kat situ? Macam mana boleh kat sini? Tadi aku nampak kau kat katil aja. Dian hanya diam saja. Lantas saya beranikan diri. Saya datang ke arahnya, walaupun beliau sedang menghadap ke arah dinding. Saya datang dan saya meletakkan tangan saya di atas bahunya untuk memanggil beliau. Yan, kau dah kenapa ni, Yan? Yan. Saya tepuk bahunya, dia pun pusing. Dan astagfirullah, saya nampak muka yang sangat tua dan matanya yang sangat menyala kemerahan. Itu bukan Dian. Nampaknya seperti seorang wanita tua mukanya. Badannya saja seperti Dian, tapi mukanya seperti seorang wanita yang tua, dengan matanya yang merah menyala. Saya pun terus lari, tuju ke dormitory. Sambil saya melari tu, saya terdengar perempuan atau wanita tua tu sedang mengilai. Dan ketika saya sampai di bilik dormitory, belum habis lagi saya ternampak duduk di atas katil, kelibat seorang nenek tua memegang tongkatnya. Duduk di atas katil, melihat ke arah bawah. Anda bayangkan, beliau duduk di atas katil tu membungkuk kan? Orang tu membungkuk ke bawah, melihat ke bawah dengan tongkat. Dan dia seolah-olah dapat perasan yang saya berada di sana. Dia terus mendongak. Dan saya rasa dalam keadaan yang takut. Wanita yang sama yang telah pun saya nampak di dalam bilik air itu kembali di dalam bilik dormitory tersebut. Dan ketika beliau mendongak melihat saya kali terakhir, saya pingsan. Dan ketika saya sedar, berada di atas katil saya bersama Dian yang berada di sisi saya. Dan saya terus ceritakanlah tentang penampakan saya. Guru hanya senyum, ibarat sudah tahu apa yang terjadi. Itulah pengalaman yang tak boleh saya lupakan sampai sekarang. Tolonglah kongsi pengalaman saya. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada beliau kerana sudi memberikan kiriman email tersebut. Nampaknya seorang budak mahasiswi lah orang katakan
tinggal di asrama dan dalam pada itu dah lah tinggal kat Singapura. Pergi belajar ke seberang, jauh pula tu, dalam keadaan sekolah yang amat menyeramkan. Dalam keadaan dormitory hanya 2 orang je kat dalam. Pasal kita dapat bayangkan Zah, bila dia tidur di dormitory, dia cuma ada satu laluan dekat tengah-tengah tau. Jadi katil-katil mereka berhadapan. Ya. Jadi kalau cuma ada 2 orang saja Zah, bayangkan kalau dalam dormitory tu ada 10 katil. Yang lain tu siapa tak tahu siapa yang tidur. Baiklah, kami mengucapkan ribuan terima kasih lagi pada beliau kerana sudi memberikan kiriman email. Dan nampaknya telah pun awalnya saya katakan tadi Z telah menjanjikan kepada anda pendengar Misteri Jam 12 bahawa Kisi telah pun menyiapkan sesuatu untuk anda daripada sekarang sehinggalah ke pukul 2 ataupun 2 lebih lah. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini hanya kisah-kisah saja yang akan diutarakan, tiada lagu. Jadi kepada anda yang telah pun bangun sejak awal tadi sampailah ke sekarang masih lagi mendengar Misteri Jam 12, ini orang ibaratkan seperti ganjaran pada anda lah, yang sedang setia mendengar ruangan Misteri Jam 12. Jadilah manusia yang beriman, kata-kata pujangga. Dan daripada saya Zahir Ismail ingin mengundurkan diri. Babe, besok kerja pagi babe. Bukan daya. Saya Raja Razi pun ingin mengundurkan diri. Kena tidur kan, dah ada anak bini kan. Kau berdepek. Iyalah, apa kita buat kat sini. Betul juga. Baik kita belah sudah. Baiklah. Jaga-jaga Zah, nak agak berdua. on call. Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Radio Ria 897, rancangan Misteri Jam 12 akan saya bacakan. Bukan email, bukan SMS, bukan panggilan, tetapi adalah satu berita yang saya terima. Ini merupakan berita yang dipetik dari salah satu mungkin tabloid, surat khabar yang ada di hadapan saya. Dan ingat, setiap kisah yang diketengahkan sememangnya hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bayangkan saudara, tajuk dalam berita ini, dalam akhbar ini mengatakan, suami tidur dengan pocong. Ini berlaku di salah sebuah negara di rantau ini. Saya tak nak sebutkan di manakah negaranya. Dan dilaporkan oleh pemberita ini, riuh kecoh satu kampung apabila mereka mendapat tahu suami meniduri. Suami tidur dengan jasad, dengan mayat si isteri dalam keadaan berkafan. Isteri meninggal dunia, suami terisak-isak menangis. Dari apa yang saya baca di sini, bila isteri dikebumikan, suami tak dapat lepaskan rasa sedihnya kehilangan orang yang dicintai. Lebih kurang 14 tahun hidup bersama, istrinya meninggal dunia kerana penyakit yang tak dapat dielakkan. Penyakit yang tak ada ubatnya, diserang penyakit bara. Teman-teman Ria 897, dilaporkan oleh penulis akhbar ini, suami memang tak dapat kawal perasaan sedih, sehingga kan sepanjang orang-orang kampung menceritakan, sepanjang sewaktu isteri dimandikan, sewaktu isteri dikafankan, sewaktu mereka solat berjemaah beramai-ramai, solat mayat, solat jenazah, sewaktu isteri diusung keluar menaiki van jenazah sampailah ke tempat pengkebumian, suami tidak henti-henti menangis kerana kesedihan. Mereka tidak mempunyai cahaya mata.
antara satu sama lainlah merupakan teman hidup untuk selamanya. Kisi, katanya di sini, bayangkan para pendengar, Kisi ingin ketengahkan satu perkara yang mungkin akan mengganggu anda. Setelah mayat isteri ditanam, dikatakan di sini, keesokan malamnya, pada hari Khamis malam Jumaat, kebetulan si suami telah pun kembali ke kubur isteri. Kubur yang baru, tanahnya baru saja ditimbus ataupun ditanam. Suami dengan perlahan, satu malam, dari 12:30 malam lebih kurang untuk 2-3 jam, korek balik kubur isteri. Keluarkan mayat isteri, diangkut menaiki kenderaan kereta yang dimiliki dan dibawa pulang ke rumah. Bila sampai di rumah, isterinya, mayatnya tu diletakkan di atas katil kamar tidur mereka. Sejak hari itu, rumah kepada si Polan ini sentiasa gelap. Tingkap sentiasa ditutup. Pintu sentiasa ditutup. Malah, katanya seorang, saya gunakan nama samaran, saya tak sebut nama yang tertera di akhbar ini. Namanya mungkin Abdul Rauf, bukan nama sebenar. Ya, malah si Abdul Rauf, suami ini, akan keluar daripada pintu belakang rumah. Tidak menggunakan pintu depan, takut nanti penduduk-penduduk kampung tahu, mungkin terkeluar bau yang tidak diingini. Jadi itulah dilakukan. Setiap hari dilaporkan suami tidur dengan jasad isteri yang berkafan, suami tidur dengan pocong. Jadi apa yang berlaku seterusnya untuk malam-malam berikutnya tidak ada seorang pun yang tahu. Sampaikan bau mula naik, bau bangkai yang tak dapat dielakkan. Dibau oleh jiran sebelah. Jiran sebelah bila datang ke rumah Encik Abdul Rauf semakin dekat, ketuk pintu beberapa kali, tidak ada seorang pun yang buka pintu. Rupa-rupanya Encik Abdul Rauf tidak ada di rumah. Rumah itu kosong tanpa sesiapa di dalamnya. Semakin dekat dengan bilik tidur, tingkap bilik tidur, semakin boleh terbau. Jadi si jiran ni telah pun pergi ke tingkap bilik, kemudian tolak tingkap yang mungkin tidak ditutup rapat. Pada petang ini maksudkan itu, alangkah terperanjatnya jiran apabila ternampak mayat si isteri terbaring di atas katil berlumuran dengan ulat, cacing, serangga dan sebagainya. Mayat yang dah reput dengan berkafan, ditutup dengan kain putih, terbaring di atas katil. Jiran telah pun memberitahu pihak berkuasa datang dan memeriksa rumah tersebut. Terperanjat bau yang cukup berdahsyat sampai membuat mereka muntah. Suami telah pun dibawa ke rumah sakit untuk siasatan mental. Dan itulah kisahnya. Kisah mungkin menyeramkan bagi kita, tapi kisah yang menyayat hati suami yang tak dapat berpisah dengan istrinya. Bagaimana para pendengar? Sanggupkah anda melakukan kerja sedemikian demi untuk bersama dengan isteri buat selama-lamanya? Itu dia kisah yang pertama saya bacakan, datang dari satu, boleh saya katakan, surat khabar ataupun tabloid lah, tentang berkisahkan kisah-kisah misteri. Dalam ni banyak sebenarnya kisah-kisah misteri yang dikaitkan juga. Ada di sini ceritakan tentang seorang lelaki berjumpa dengan penunggu ketika dia memancing di salah sebuah jembatan di kampungnya. Dan juga banyak lagi lah kisah-kisah yang menarik yang saya terima. Dan terima kasih bagi anda yang berkongsi pengalaman-pengalaman misteri. Dan saya akan teruskan. Kalau tadi kisah tentang seorang suami yang sanggup tidur dengan mayat si isteri, walaupun istrinya dah dikebumikan, dah ditanam, masuk ke dalam liang lahat, suami korek, angkat isteri keluar dari kawasan itu. Tak tahulah, bila sayang, bila nak lakukan sesuatu, lemah boleh menjadi kuat. Bagaimana dia mengangkat mayat isteri keluar, itu adalah satu soal yang mungkin soalan yang tiada siapa yang boleh menjawabnya. Dan angkat isteri masuk dalam kenderaan, bawa pulang dan simpan untuk beberapa minggu sebelum diketahui oleh penduduk kampung. Saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12.
saudara para pendengar Ria 897 FM akan saya teruskan dengan kiriman email yang pertama pada tengah malam ini. Dan ini adalah kisah yang dikirimkan daripada seorang pendengar yang pendengar di Singapura yang ketengahkan peristiwa ketika beliau menunggang motosikal. Dan katanya di sini sebenarnya dia tidak pernah nampak ataupun tidak pernah mempunyai pengalaman-pengalaman yang menyeramkan. Cuma kadang-kala biasalah seperti dikatakan oleh Casey, setiap malam kita mempunyai perasaan takut. Ada kalanya kita akan rasa takut dan seolah-olah sesuatu yang tak kena. Jadi pernah saya rasa macam tu beberapa kali, tetapi perasaan tu akan hilang setelah saya mungkin ternampak orang, setelah pun saya memasuki kawasan-kawasan yang lebih ramai orangnya. Jadi kata pendengar kita yang bernama di sini, ini pengalaman daripada Syahrul. Syahrul berkongsi ketika dia menunggang motosikal. Dan Casey, percaya ataupun tidak, inilah peristiwa yang memang menyeramkan berlaku kepada saya. Waktu tu masih ingat lagi, saya ni seorang pelajar di salah sebuah universiti di kawasan Jurong. Jadi setelah saya habis kelas saya pun stay back ataupun saya pun duduk di sekolah untuk sekian waktu untuk ulang kaji pelajaran saya. Dan Casey, daripada kawasan sekolah saya nak keluar tu haruslah jalan dekat satu road ataupun jalan raya yang agak gelap sedikit. Dan betul-betul berdekatan Casey, berdekatan sangat dengan tempatlah salah satu mungkin ialah pegawai-pegawai ataupun mereka yang menjalani perkhidmatan negara berlatih di sana. Tak nak sebutkan nama kawasannya. Dan tempat ini dekat dengan tanah perkuburan. Bila saya menunggang motosikal dan kadang-kala jalan tu tak ramai pelajar akan gunakan bila nak balik waktu malam. Ada yang memandu bolehlah. Yang kalau jalan kaki tu memang jauh sedikit bila nak keluar. Dan katanya di sini, kata beliau Syahrul, bila menunggang motosikal keluar, saya ternampak ada seorang pelajar perempuan berjalan seorang diri seolah-olah dia nak turun ke bawah nak pergi ke perhentian bas. Jadi dari jauh saya telah pun signal horn beberapa kali lah. Dan kalau dia nak tumpang, saya boleh tumpangkan ke bus stop berhampiran. Bukan kisi nak mengurat, betul, tak ada niat nak mengurat, tetapi nak membantu. Jadi bila dari jauh saya horn beberapa kali, mungkin dia tak perasan ataupun dia dengar pun dia tak toleh. Mungkin dia ingatkan saya bukan panggil dia ataupun menegur wanita perempuan yang sedang berjalan ini. Jadi kata Syahrul, bila saya menghampiri wanita tersebut, baru saya perasan kalau dia seorang pelajar, mana bagnya? Dia tak bawa beg. Yang satu lagi ni, kakinya saya tidak kelihatan sebab bajunya panjang labu sampai ke lantai menutupi kakinya. Kemudian bila saya berhentikan motosikal, dia berhenti berdiri di sebelah kiri saya. Jarak saya dengan dia lebih kurang nak dekat 2 meter. Jadi dia berhenti, dia tak pandang saya. Saya tak tahu, kata Syahrul, saya tak tahu yang dia ni orang Melayu ataupun bukan. Jadi saya excuse me, saya berbual dengan dia, dia berhenti. Kemudian baru saya tanya, kalau dia ni pelajar, kenapa dia tak bawa beg? Kenapa tak bawa buku? Dan bila saya berbual dengan dia, dia tak pandang saya langsung. Casey, barulah saya rasa ini ada benda yang tak kena. Saya terus pandang ke depan balik, saya terus perah minyak, masuk gear. Saya keluar dari kawasan itu dan tak berani toleh ke belakang. Saya ingat lagi wanita itu memakai baju apa. Bila saya belok sebelah kiri melalui salah sebuah tempat latihan NS, Casey nak tahu dekat bus stop di tepi sana tu, nampak wanita yang sama seolah-olah sedang duduk dan tunggu bas. Bila saya nampak, saya rasa takut. Selalunya kalau saya balik rumah, saya tinggal di kawasan Chua Chu Kang, saya akan menggunakan Jalan Bahar. Jalan Bahar akan melalui dekat SAF, ada masjid di sana, baru akan keluar depan Polis Akademi yang baru, masuk ke kawasan rumah saya, betul-betul di hadapan dekat dengan lebuh raya ... di Chua Chu Kang. Tapi kali itu, bila dah ternampak, saya buat illegal U-turn, kemudian jalan jauh sedikit menggunakan jalan yang lain, kata Syahrul. Itulah pengalaman saya, Casey. Niat di hati nak menolong, tetapi rupa-rupanya bila saya hampiri, bukan seorang wanita, mungkin makhluk halus.
Pendengar Ria 897, ini merupakan kiriman SMS yang saya terima, datangnya daripada pendengar kita dan akan saya terus berkongsi pengalaman. Dan kisahnya begini, daripada Kak Hasna, Hasna Baktia berkongsi pengalaman. Baik, saya gunakan nama Kak Hasna lah. Kata Kak Hasna, apa khabar KC, dan juga Assalamualaikum kepada semua pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Kisah ini berlaku di rumah kakak. Kakak tinggal di kawasan Admiralty. Masih ingat lagi waktu tu hujan. Dan waktu hujan sekitar 1 lebih pagi. Kakak tidak mendengar MJ12 kerana suami tidak ada di rumah. Jadi kalau suami tak ada di rumah, jangan haraplah KC kakak nak dengar. Walaupun dia biasa dengar dengan suami, hanya bila suami tidak bertugas waktu malam akan kakak dengar bersama dengan suami. Walaupun dia tidur, kakak berani dengar. Tapi kalau tak ada orang, janganlah KC. Dan kakak ingin ketengahkan satu peristiwa, kata Kak Hasna Baktia. Pengalaman ini berlaku di rumahnya di Admiralty. 1 lebih pagi hujan. Kakak terbangun kerana tempias. Ya, air hujan masuk dari tingkap bilik. Kakak bangun tutup tingkap bilik dan teringat tingkap dapur kakak belum kakak tutup. Jadi para pendengar Ria 897, bila kakak keluar dari bilik, memang sejuk KC. Dalam sejuk hujan lebat, tiba-tiba rasa meremang bulu roma sebelum kakak jejakkan kaki di pintu dapur. Bila kakak sampai depan pintu dapur, dapur kakak gelap. Kakak perhatikan dekat tingkap dapur, macam ada sesuatu. Bila tengok betul-betul KC, benda tu macam kain putih berkibaran. Yang hairan, kakak langsung tidak ada jemur kain putih, pakaian putih di luar tingkap. Malah gala-gala kosong kakak dah bawa masuk ke dalam rumah. Jadi kakak sembunyi balik. Tangan kakak meraba-raba cari suis lampu dapur, hidupkan, kemudian jemur perlahan-lahan. Baru benda tu hilang. Dengan segera pergi ke dapur, dah licak KC, penuh dengan hujan. Barulah kakak tutup tingkap dan terus masuk ke dalam bilik. Dan baru kakak teringat, ibu kakak pernah pesan, kata Kak Hapsa, malam hari kalau nak tidur, lampu dapur kalau boleh hidupkan. Jangan biar lampu dapur kita mati. Sebab kadang-kala kalau kita buka tingkap dapur, benda ni suka singgah. Dekat dapur kan banyak sampah sarap yang mungkin kita simpan lupa nak buang. Dia masuk dalam rumah, mungkin akan mengganggu kita. Sejak malam itulah kakak akan ikut nasihat ibu kakak. Bila tidur malam, lampu dapur dihidupkan. Ini daripada Ayu katanya, KC, kisah yang tadi suami tu sayang cintakan isteri, ada seramnya, ada sedihnya. Kadang-kadang kita pun tak tahulah, ajal maut di tangan Tuhan. Bila orang yang kita sayangi ini pergi, adakah kita mampu menerima hakikatnya yang dia akan pergi dulu sebelum kita. Baik, yang ini daripada Juwita kata, bro KC seram juga kalau dapat jiran macam Cik Abdul Rauf tadi tu. Boleh bayangkan KC, mayat isterinya tu mungkin dalam keadaan pucat mukanya. Dan yang hairan bagaimana pula suaminya mempunyai perasaan tidak takutlah untuk tidur dengan mayat si isteri yang dalam berkafan. Saya ni tonton filem seram, nampak pocong berkafan saya dah takut. Yang ini boleh tidur lagi KC. Ini dia. Kalau mungkin satu terlampau sayang, yang kedua perasaan dah dikuasai oleh syaitan. Sebab itulah tak ada takutnya. Jadi berbagai kisah yang diketengahkan. Dan terima kasih bagi anda yang memantau siaran Ria 897. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih lah bagi hamba Allah ni, teman-teman MJ12 yang merakamkan rancangan ini. Dan ada juga uploadkan rancangan MJ12 di YouTube untuk segolongan peminat MJ12 yang tak dapat ikuti rancangan ini setiap malam. Dan saya amat terharulah dengan mungkin masa yang anda ambil untuk rakamkan. Kemudian anda potong cerita tu untuk dijadikan satu cerita yang penuh. Dan kemudian anda masukkan tarikhnya bila. Jadi bagus. Jadi senanglah. Jadi untuk teman-teman yang tak dapat dengar MJ12 di waktu malam sebab kerana bertugas keesokan harinya, ada juga yang kirimkan pada saya lah. Ada yang berterima kasih pada saya. Sebenarnya bukan. Anda harus berterima kasih pada mereka yang telah pun uploadkan. Siapa di antara anda yang uploadkan kisah-kisah MJ12 ni di YouTube? Mungkin sedang memantau sekarang ini. Terima kasih diucapkan. Dan saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Kalau tadi kisah di Singapura tentang seorang kakak, namanya siapa tadi? Kak Hapsa Baktia berkongsi pengalaman waktu hujan.
Ya, dia ternampak sesuatu di tingkap dapurnya. Dan pesanan, adakah benar? Kalau kita keluar rumah, dan saya pernah juga dengar nasihat macam ni lah. Kalau keluar rumah waktu malam ni, kalau boleh lah, rumah tu jangan gelap sepenuhnya. Kalau boleh hidupkanlah mungkin lampu dapur, lampu ruang tamu, hidupkan bila kita tidak ada di rumah. Jadi pernahkah anda diberi nasihat sedemikian rupa, dan sejauh manakah kesahihannya, kebenarannya bila kita hidupkan lampu dalam rumah tu bila kita tak ada waktu malam? Mungkin akan mengurangkan lagi risikolah rumah kita dikunjungi, ya, ataupun penampakan tertentu dalam rumah kita. Kalau tadi di Singapura, ini akan saya ketengahkan kisah yang berlaku di seberang tambak. Ini dia. Pengalaman di Malaysia tetapi dialami oleh penduduk Singapura ataupun pendengar kita yang di Singapura, pergi ke seberang tambak untuk makan malam, dan inilah yang berlaku di salah sebuah kawasan yang tak nak saya sebutkan, tapi kita dengar kisahnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Jam 12 on call.